Teknologis Kamaruzaman bin Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang Berusaha Puan Hajah Zuliah binti Darsong, Pengarah SIAS Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang Berusaha Dr. Galib bin Sepahat, Pengarah Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum TVET Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang dihormati Puan Kartini binti Hamzah, Pegawai Kanan Pembangunan Kemahiran, Unit Pengurusan Soalan dan Penilaian Jabatan Pembangunan Kemahiran, selaku fasilitator pakar yang akan menyampaikan perkongsian pada hari ini. Yang dihormati pengarah-pengarah bahagian, pegawai JPK dan SIAS, seterusnya hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke sesi perkongsian maklumat NOS tahun 2022 bertemakan Learning Organisation Culture Towards Creating and Continually Expanding High Value Talents. Saya Muhammad Faizal Azrai bin Abdul Aziz daripada Unit Pengurusan dan Kawalan Kualiti, Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum TVET selaku pengacara pada hari ini. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah dengan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun menerusi platform Zoom pada hari ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ahmad Azran bin Ranai untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Terima kasih Pemuslim Majlis bagi memberkati perhimpunan kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya layak untukmu ya Allah. Dengan penuh kehambaan kami rafakkan kesyukuran ke atas kurniaan rahmat dan inayahmu. Dapat kami adakan sesi perkongsian maklumat bahagian NOS pagi tahun 2022 ini ya Allah. Semoga program ini sentiasa berada di bawah lembayung rahmat dan keberkatan-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatikalah penimbunan kami ini. Kurniakanlah kami apa kira ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ahmad Azran bin Ranai atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis berjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Galib bin Sepahat, Pengarah Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum TVET untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang berusaha TS Dr. Muhammad bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan yang menjalankan tugas sebagai Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran JPK. Yang berusaha TS Kamaruzaman bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPK. Yang berusaha Puan Hajah Zuriah binti Darsong, Pengarah SIAS. Pegawai-pegawai pengurusan tinggi kementerian-kementerian, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi dan wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta, pengarah-pengarah bahagian JPK, seterusnya fasilitator pakar, serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita hadir bersama-sama pada hari ini secara maya bagi menjayakan sesi perkongsian maklumat bahagian SPK TVET siri keempat untuk tahun 2022 bertemakan Learning Organisation Culture toward Creating and Continually Expanding High Value Talent dengan tajuk Transformasi Standard Kemahiran Pekerjaan Kemesraan NOS kepada soalan penilaian latihan kemahiran. Di kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan pertukaran nama bahagian di Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bahagian NOS telah dibuat penjenamaan semula nama bahagian kepada Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum TVET BSPK TVET dan berkuasa mulai 1 Mei 2022. Saya bagi pihak bahagian SPK TVET JPK ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat meluangkan masa untuk menyertai sesi perkongsian maklumat ini. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sesi perkongsian maklumat bahagian SPK TVET tahun 2022 yang bertemakan Learning Organisation Culture toward Creating and Continually Expanding High Value Talents telah diresmikan oleh Yang Berusaha TS Dr. Muhammad bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan pada 24 Februari tahun ini. Merupakan inisiatif bahagian SPK TVET untuk berkongsikan maklumat berkaitan aktiviti utama bahagian bagi melahirkan dan memperluaskan bakat bernilai tinggi secara berterusan dalam organisasi jabatan selaras dengan polisi pelaksanaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET negara. Ingin saya menarik perhatian para hadirin sekalian, sesi perkongsian ini merupakan sesi kali keempat tahun ini yang dilaksanakan oleh bahagian SPK TVET kepada semua pemegang taruh TVET negara, yang mana pelaksanaan kali pertama telah dianjurkan pada 24 Februari tahun ini. Sesi kali pertama tersebut telah memfokuskan kepentingan kerangka pekerjaan UF Occupational Framework sebagai panduan industri dan sumber rujukan pembangunan standard pekerjaan. Manakala pengajuan kali kedua adalah pada 24 Mac tahun ini yang menekankan kepentingan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS dalam sistem persejilan kemahiran Malaysia SPKM dan juga penggunaannya di industri. Sesi perkongsian kali ketiga telah diadakan pada 26 Mei tahun ini. Pula memfokuskan transformasi NOS kepada Written Instructional Materials WIM. Sekali lagi pada hari ini bahagian SPK TVET mengambil peluang dan inisiatif untuk mewar-warkan maklumat berkaitan pembangunan soalan penilaian latihan kemahiran dalam membantu pengajar di institusi TVET dalam membangunkan soalan penilaian yang mengikut standard
sekaligus akan meningkatkan kualiti lepasan sijil kemahiran Malaysia di KM dan juga di LKM dalam memenuhi kehendak industri. Justru untuk sesi perkongsian maklumat pada sesi keempat yang bertajuk Transformasi Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOS kepada soalan penilaian latihan kemahiran ini akan disampaikan oleh Peserta Pakar Puan Kartini binti Hamzah, Pegawai Kanan Pembangunan Kemahiran dari Unit Pengurusan Soalan dan Penilaian Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum TVET PSP K TVET JPK. Sesi perkongsian malam ini akan memberi penerangan tentang metodologi pembangunan soalan mengikut keperluan semasa, seperti mana keperluan Kopta dan garis panduan pentaulihan JPK yang sedang berkok kasa. Gabungan aspek pembangunan soalan teori dan amali diterangkan untuk menghasilkan soalan penilaian yang menepati unit kompetensi di dalam dokumen NOS. Prinsip dan penilaian adalah berteraskan kepada 4 prinsip utama, iaitu kesahan ataupun validity, kebolehpercayaan ataupun reliability, kesaksamaan fairness, dan ketakalan konsistensi menerusi mekanisme amalan terbaik. Yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Learning Organization Culture adalah menjadi tema kepada siri perkongsian maklumat bahagian SPK TVET, merupakan amalan penting di Jabatan Pembangunan Kemahiran dalam memupuk pembudayaan pembelajaran, mewujudkan prosedur pembelajaran dan proses kerja, pembangunan keupayaan kepimpinan, penguatkuasaan dasar dan penggunaan ICT. Learning Organization juga dapat memberi tumpuan kepada pegawai di jabatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang pegawai tersebut dengan menggalakkan pembelajaran dan perkongsian. Pegawai akan diperkasakan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang persekitaran kerja mereka. Selain itu, perkongsian maklumat yang tepat dapat memberi kefahaman yang sama antara pembuat dasar dan pelaksana sesebuah jabatan serta pemegang taruh stakeholder yang berkaitan. Sehubungan dengan itu, semoga program perkongsian maklumat pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada semua peserta, terutamanya daripada kalangan pemegang taruh TVET, sebarang cadangan dan pandangan bagi menambah baik sistem penyampaian bahagian SPK TVET atau penjelasan lanjut boleh dikemukakan melalui saluran Q&A sewaktu sesi perkongsian maklumat berlangsung. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan, bawalah ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Akhir kata, bagi pihak bahagian SPK TVET, saya ingin mengucapkan tahniah kepada barisan urus dia, semua yang terlibat menjayakan sesi perkongsian maklumat ini. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada hadirin sekalian atas sokongan terhadap pelaksanaan dan pemantapan kemahiran dan TVET negara. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan yang berusaha Dr. Khalid bin Sepahat sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi perkongsian maklumat bahagian NOS pada tahun 2022 ini bertemakan Learning Organization Culture towards Creating and Continually Expanding High Value Talents. Tujuan sesi perkongsian ini adalah untuk memberi hebahan informasi khususnya berkenaan kerangka pekerjaan atau UF, Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan atau NOS, bahan pengajaran bertulis atau WIM, dan soalan penilaian latihan kemahiran. Sesi perkongsian pada tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 5 siri. Bagi siri keempat yang diadakan pada hari ini, kita akan bawakan sesi perkongsian dengan tajuknya
transformasi NOS pada soalan penilaian latihan kemahiran. Sebelum tirai sesi perkongsian pada hari ini dimulakan, eloklah kiranya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu fasilitator pakar kita. Nama diberi Puan Kartini binti Hamzah, kini bertugas sebagai pegawai kanan pembangunan kemahiran di unit pengurusan soalan dan penilaian bahagian standard pekerjaan kurikulum TVET GPK. Mula bertugas di MLVK pada tahun 1997 sebagai penolong pegawai latihan vokasional. Beliau merupakan seorang fasilitator yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang pembangunan soalan penilaian. Telah terlibat dalam aktiviti pembangunan dan khidmat nasihat pembangunan soalan penilaian latihan kemahiran secara dalaman dan juga bersama agensi luar seperti JKN, Pro2, MAFI, MAHB dan lain-lain. Beliau merupakan pemegang diploma kejuruteraan awam dari Politeknik Port Dickson. Sebelum menyertai perkhidmatan awam, Puan Kartini pernah bertugas di syarikat jurutera perunding di Johor sebagai juruteknik awam dan di ONL jurutera perunding di Melaka sebagai pembantu teknik. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Kartini untuk menyampaikan sesi perkongsian dengan tajuk Transformasi NOS kepada soalan penilaian latihan kemahiran. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Kartini binti Hamzah daripada Unit Pengurusan Soalan dan Penilaian bahagian NOS. Okey, so hari ini kita akan berkongsi maklumat, berkongsi info berkenaan dengan transformasi NOS kepada soalan penilaian latihan kemahiran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kita back. Okey, so dalam perkongsian pada hari ini kita akan ada 8 bahagian utama, iaitu kita bermula dengan pengenalan dan kemudian disambung dengan pembangunan soalan latihan kemahiran, tujuan pembangunan soalan latihan kemahiran, kerangka utama soalan latihan kemahiran, komponen-komponen soalan, tata cara pembangunan JSU soalan dan juga format penulisan soalan latihan kemahiran, dan akhir sekali ialah bahagian FAQ ataupun Frequently Asked Question. Okey, kita pergi yang pertama, bahagian pengenalan. Okey, kita kena tahu dahulu apakah itu penilaian. So penilaian di dalam konteks Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia ataupun SPKM adalah satu proses sebenarnya untuk menilai tahap pengetahuan dan juga kemahiran. Okay? Kita ada penilaian pengetahuan dan juga kemahiran yang merangkumi serta sikap, amalan keselamatan dan juga alam sekitar seseorang calon yang mengikuti program latihan kemahiran yang dilaksanakan di pusat bertauliah. Okey, yang kedua ialah pembangunan soalan latihan kemahiran. So dalam pembangunan soalan latihan kemahiran ada 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian bagi menjamin kesahihan sesuatu soalan. Pertama sekali ialah konsep soalan. Okey, kedua ialah jenis soalan, sama ada soalan itu pengetahuan ataupun soalan prestasi, dan juga yang penting tak kurang penting, iaitu jadual spesifikasi ujian ataupun JSU bagi penilaian akhir. Okey. So kadang-kadang ada juga yang suka bertanya, ini untuk penilaian akhir sahaja ke JSU? Ya betul, JSU digunakan untuk penilaian akhir. Okay, kita tengok perkara ni satu persatu. So konsep soalan. Okey, dalam pembangunan soalan latihan kemahiran. Okey. Kita ada konsep soalan yang mana dia merangkumi 4 perkara utama, iaitu klasifikasi soalan, komponen soalan, ciri-ciri soalan dan juga keterampilan. So dalam klasifikasi soalan ni sebenarnya ada 2, terbahagi kepada 2, iaitu
soalan pengingatan dan juga soalan pemikiran. Okey. So soalan pengingatan ni adalah lebih kepada soalan yang lebih kita kata direct question direct question, soalan fakta kan. Dan juga soalan pemikiran ni adalah lebih kepada soalan-soalan yang calon ataupun pelajar yang nak menjawab tu perlu berfikir dengan lebih jauh. Contohnya macam soalan-soalan yang kita beri, apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku sekian-sekian-sekian. Itu dia kena berfikirlah. Okey. Yang seterusnya ialah komponen soalan. Okey, so komponen soalan yang baik satu soalan yang baik dia perlulah merangkumi ada 4 komponen utama, iaitu mengandungi stimulus, tugasan, arahan dan juga jawapan ataupun skema pemarkahan. Okey. Dan seterusnya ialah ciri-ciri soalan, yang mana soalan perlu mempunyai ciri-ciri keakuran, ketepatan dan kejelasan serta kesesuaian. So keakuran ni sebenarnya soalan tersebut perlulah menepati NOS, okey, perlu menepati KOKU. Itu dari segi keakuran lah. Dan ketepatan dan juga kejelasan, yang mana soalan perlu tepat dari segi keterampilan. Nanti kita akan tengok okey apa itu keterampilan. Soalan itu perlu tepat dari segi keterampilan dan juga kesesuaian, sama ada adakah soalan itu sesuai untuk ditanya kepada calon. Contohnya kadang-kadang kita tengok okey, selalu saya bagi contoh, katalah bidang jahitan. Okey, katalah bidang jahitan. So kita tanyakan soalan, ada gambar setrika. So ada satu soalan tu dia tanya, namakan berdasarkan lajah di atas, namakan peralatan tersebut. Okey, so itu untuk bidang jahitan. Tetapi kita yang bukan jahitan, kita yang bukan bidang jahitan pun kita boleh jawab juga soalan tu kan. Jadi bermakna soalan itu adalah sebenarnya dia adalah soalan yang sangat umum. So kalau boleh soalan yang nak dibangunkan tu biarlah dia lebih menjurus kepada bidang itu, yang lebih teknikal kepada bidang tersebut dan menjawab kepada KOKU itulah. Okey. So seterusnya kita tengok keterampilan. Okey, keterampilan ada 5, okey, iaitu fakta, teori, prosedur, sikap keselamatan dan alam sekitar. So sebenarnya dalam 5 keterampilan ni kami di JPK kita dah berbincang, okey, kita dah bermesyuarat. Jadi memang 5 keterampilan ini kita gunakan. Cuma bila kita bangunkan soalan, fakta, keterampilan fakta dan teori kita rangkumkan berada di dalam satu kumpulan. Prosedur ialah satu kumpulan yang lain, dan juga sikap keselamatan dan alam sekitar berada di dalam satu kumpulan. Okey, so kita tengok slide yang seterusnya. Okey. So jenis-jenis soalan. Jenis-jenis soalan, okay, dalam pembangunan soalan latihan kemahiran, kita ada soalan penilaian pengetahuan dan juga soalan penilaian prestasi. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, penilaian pengetahuan ni kadang-kadang kita panggil juga, ada juga yang panggil sebagai soalan teori kan. Jadi kita ada 2, okay, di bawah penilaian pengetahuan ni ada 2, iaitu soalan objektif dan juga subjektif. So bagi soalan penilaian prestasi, apakah kegunaan dia? Dia adalah sebenarnya untuk menilai keterampilan calon dalam melaksanakan kerja ataupun tugasan yang diarahkan. Okey, seterusnya ia mengandungi jadual spesifikasi ujian. Jadi apakah itu jadual spesifikasi ujian ataupun JSU? Jadi JSU sebenarnya mengandungi maklumat mengenai sesuatu ujian, iaitu perkara yang dinilai, aras kesukaran, keterampilan dan bilangan soalan yang digunakan untuk menilai pengetahuan, kemahiran dan sikap keselamatan dan alam sekitar calon. Okey, panduan untuk menyediakan set soalan penilaian pengetahuan ataupun prestasi. So ini nanti kita akan tengok dengan lebih detail, dengan lebih terperinci lagi pada slide-slide yang seterusnya lah. Yang mana sebenarnya di dalam satu JSU tu perlu ada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Perlu ada contohnya seperti aras kesukaran, keterampilan dan bilangan soalan yang hendak kita gunakan, yang hendak digunakan. Okey. Okey, tujuan pembangunan soalan latihan kemahiran. Kenapa kita nak bangunkan soalan latihan kemahiran ni?
So dia sebenarnya soalan ini digunakan sebagai untuk menilai tahap kekompetenan, tahap kompetensi yang mana dia akan merangkumi kemahiran, pengetahuan dan sikap seseorang pelatih semasa melaksanakan tugasan dan bagi mencapai keterampilan yang ditetapkan di dalam NOS lah. So kerangka utama. Kerangka utama soalan latihan kemahiran sebenarnya ada 3 seperti yang dah disebutkan tadi, iaitu kerangka utama penilaian ni perlu ada penilaian pengetahuan, penilaian prestasi dan juga JSU untuk penilaian akhir. Komponen soalan latihan kemahiran. So di dalam penilaian pengetahuan yang disebutkan tadi, kita ada 2, iaitu soalan objektif dan juga subjektif. Untuk soalan-soalan objektif, kita faham dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan semua sebenarnya ada banyak idea dan mungkin ada belajar di tempat-tempat lain, mungkin ada informasi kan, ada mungkin pernah menghadiri mana-mana kursus yang bukan bersama-sama dengan kami di JPK ataupun di JPK lah. Jadi so sebenarnya untuk penetapan soalan latihan kemahiran ini, kami dah menetapkan untuk soalan objektif hanya 3 jenis soalan ini sahaja yang digunakan, iaitu soalan aneka pilihan, soalan benar palsu dan juga soalan padanan. So yang mana sebenarnya soalan aneka pilihan ni yang mana? Yang biasa tuan-puan tengok tu kan ada ABCD tu. Jadi dalam aneka pilihan ni pun dia terbahagi lagi kepada 2, iaitu soalan satu pilihan dan juga soalan aneka gabungan. So soalan aneka gabungan ni sebenarnya soalan yang ada huruf Roman tu lah. So kita tengok, nanti kita akan tengok contoh dia. So seterusnya ialah soalan benar palsu. Dari segi istilah sebelum ni kita faham tuan-puan biasa jumpa soalan betul salah kan. Jadi setelah kami kaji, setelah kami bincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat, so istilah yang sepatutnya, istilah yang betul ialah soalan benar palsu. Benar palsu, yang mana soalan ini dia terdiri daripada beberapa pernyataan lengkap, beberapa pernyataan lengkap dan memerlukan calon untuk menentukan sama ada pernyataan yang diberikan itu palsu ataupun benar. So seterusnya soalan objektif ialah soalan padanan, terdiri daripada senarai stimulus dan respons untuk mengandungi serta mengandungi arahan untuk memadankan kedua-duanya. So kesimpulannya, apa yang kalau tuan-puan boleh nampak untuk bentuk soalan objektif ini ialah sebenarnya dia menyediakan pilihan jawapan. So dalam ketiga-tiga bentuk ini sebenarnya menyediakan pilihan jawapan. So kalau tuan-puan tengok untuk soalan aneka pilihan ada pilihan jawapan lah ABCD. Lepas tu soalan benar palsu, pilihan sama ada kena pilih benar ataupun palsu, dan seterusnya soalan padanan. Dia mengandungi stimulus dan respons. So pilihan jawapan untuk memadankan kedua-dua itulah, stimulus dan juga respons. Kita tengok contoh soalan. Ini adalah contoh soalan satu pilihan. Apakah jenis minyak lubrication yang digunakan bagi pitch rantai yang halus? So soalan satu pilihan, kita ada cuma sampai D sahaja, A, B, C, D, dan jawapan yang sebenar kita merahkanlah. Ini ialah contoh soalan aneka gabungan. Apa beza dia? Kalau tuan-puan tengok ada pada 1, 2, 3 dan 4 itu ada Roman 1, 2, 3 dan 4, dan juga menyediakan gabungan jawapan pada A, B, C dan juga D. Seterusnya kita tengok contoh soalan benar palsu. So kita tengok begini, dia benar palsu lah, terdiri daripada beberapa pernyataan lengkap dan memerlukan calon untuk menentukan sama ada benar atau palsu pernyataan yang diberi. Seterusnya ialah soalan padanan. So terdiri daripada senarai stimulus dan respons serta mengandungi arahan untuk memadankan kedua-duanya. Jadi untuk soalan objektif ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Ada 3 jenis iaitu aneka pilihan, apa lagi? Benar palsu
dan juga soalan padanan. Okey, so soalan berbentuk subjektif ada 3 juga, ada 4. Okey, ada 4 jenis, iaitu soalan label, struktur, soalan esei dan juga soalan jawapan pendek. Okey, sebelum tu saya nak terangkan sebenarnya untuk penulisan soalan tuan-tuan dan puan-puan, cuma untuk soalan objektif, bentuk yang dibenarkan hanyalah yang telah disebutkan tadi, dan juga soalan subjektif, bentuk yang dibenarkan ialah dalam 4 jenis ini, dalam 4 bentuk ni. Okey, so untuk PKK ataupun penilaian kerja khusus memang boleh guna mana-mana sahaja daripada kedua-dua jenis ni lah, soalan objektif ataupun subjektif, yang mana objektif ada 3 perkara tadi, soalan aneka pilihan, soalan label dan juga benar palsu. So soalan subjektif iaitu ada soalan label, soalan struktur, soalan esei dan juga soalan jawapan pendek. Tetapi untuk penilaian akhir, soalan objektif hanya yang dibenarkan ialah dalam bentuk begini. Okay, kita back dalam bentuk aneka pilihan. Okey, untuk penilaian akhir. Okey, untuk penilaian akhir objektif kita hanya gunakan aneka pilihan sahaja. Tetapi untuk penilaian kerja khusus boleh gunakan ketiga-tiga bentuk inilah. Okey, untuk soalan subjektif, soalan subjektif penilaian akhir. Okey, penilaian akhir, bentuk soalan yang dibenarkan ialah soalan struktur dan juga soalan esei. Okey, soalan struktur dan juga soalan esei. Manakala untuk label dan soalan jawapan pendek boleh digunakan untuk PKK. Keempat-empat ni sebenarnya boleh digunakan untuk penilaian kerja khusus. Okey, ini ialah contoh soalan label. Okey, namakan bahagian yang berlabel dalam rajah di bawah. Jadi di sini soalan label ni kita kategorikan sebagai soalan subjektif kerana dia tidak menyediakan jawapan. Kadang-kadang kita pernah jumpa bentuk soalan yang ada, yang label ni ada pilihan jawapan, tetapi penetapan kami untuk penilaian latihan kemahiran ialah soalan yang berlabel tidak menyediakan jawapan, yang mana calon ataupun pelajar itu kena tuliskan sendirilah jawapan dia. Okey. So kalau kita tengok di sini juga contoh dia ada 5 bahagian yang perlu dilabelkan. Jadi pada bahagian markah ada 5 markah, bermaksud satu jawapan yang betul membawa kepada satu markah. Okey. So seterusnya kita tengok soalan jawapan pendek. Ini soalan jawapan pendek boleh digunakan dalam PKK ataupun penilaian kerja khusus. So ini biasa sahaja. Senaraikan 5 jenis kikir yang biasa digunakan dalam bengkel kejuruteraan. So 5 jenis, jadi ada 5 markah. Maka calon tahu, calon boleh faham yang setiap satu jawapan yang betul membawa kepada satu markah. Okey, untuk skema pemarkahan, untuk skema jawapan dia, sekiranya di dalam pembelajaran, di dalam WIM, calon belajar lebih dari 5 jenis kikir. Okey, contoh macam dekat sini ada 7 jenis kikir. Jadi perlu senaraikan ke 7-7. Okey, jadi maknanya kalau dia jawab 5 daripada 7 ini betul, dia dapat 5 markah lah. Maknanya calon boleh jawab mana-mana daripada 7 yang disenaraikan di sini. So pengiraan juga ditulis dengan jelas pada skema jawapan tuan-puan. Perlu tulis keseluruhan 5 jawapan, okey, darab 1 markah membawa kepada 5 markah. So maknanya satu jawapan ialah 1 markah. Okey, soalan struktur. Okey, kalau kita tengok soalan struktur, ini adalah contoh soalan struktur. Okey, yang mana dia ada stimulus ataupun ceritalah di atasnya. Stimulus ni untuk membantu calon menjawab soalan. Okey, dan juga ada soalan-soalan di bawahnya berdasarkan kepada stimulus yang diberi. Okey, so stimulus ni dia boleh jadi dalam bentuk pernyataan ataupun penulisan begini. Dia boleh jadi juga dalam bentuk jadual ataupun rajah. Okey, so dekat sini kita tengok huraikan 5 prosedur backup yang akan anda lakukan. So pada soalan struktur A, jadi dekat sini ada 10 markah, yang mana sebenarnya dia akan membawa calon boleh faham. Okey, 5 prosedur backup. Jadi satu prosedur yang dia senaraikan akan membawa 2
markah. Okey, jadi sebenarnya tuan-puan kalau untuk perletakan markah ini pun sebenarnya kena tengok, okey, kena tengok kesesuaian jawapan dengan markah yang diberi. So kita tak boleh simply letak 10 markah, 9 markah ataupun 8 markah. Tapi bagaimanakah pengiraan dia, bagaimanakah pembahagian dia untuk setiap satu jawapan yang diberi oleh calon. Jadi perlu sesuai. Okay, so kalau kita tengok B, mengapakah pemulihan sistem perlu dilakukan sekiranya berlaku pada sistem tersebut. Jadi dia ada 4 markah di situ. So C, cadangkan 2 tindakan yang boleh dilakukan dan juga berikan contoh untuk setiap cadangan. Jadi untuk 2 tindakan ni akan ada, kalau kita tengok markah dekat sini ada 6 markah. Jadi setiap satu akan memberi 3 markah. Jadi kita akan tengok, ini ialah dia punya skema pemarkahan. So dalam skema pemarkahan ini perlu dibuat dalam bentuk jadual begini ya tuan-puan. Perlu dibuat dalam bentuk jadual begini. Jadi supaya senang kita nak tengok jawapan bagaimana dan pemberian markah untuk setiap jawapan. Okey. Jadi distarkan, dibintangkan juga di situ. Kalau kita tengok atas 5 prosedur backup yang dilakukan, okey, dalam kurungan mana-mana dari 5 jawapan. So ini samalah tadi macam case apa tadi? KK tadi kan. So kalau calon belajar dalam pembelajaran dia lebih dari 5, maknanya kena senaraikan semua sekali lah apa yang dia belajar. So dia akan dekat sini calon akan jawab mana-mana 5 jawapan dia. Okey, so setiap satu jawapan akan membawa kepada 2 markah. Okay. So di sini juga dekat bawah kena tuliskan dengan jelas yang mana jawapan satu huraian membawa kepada 2 markah dan keseluruhan 5 huraian darab 2 markah akan membawa kepada 10 markah. Okey. Ini ialah contoh soalan esei. Okey. Soalan esei juga ada stimulus, okey, ada penceritaan sebelum soalan yang sebenarlah, sebelum arahan diberikan. Jadi kalau kita tengok kualiti dan soal kepuasan pelanggan merupakan indikator penting menentukan prestasi suatu produk. Okey, jadi jelaskan secara terperinci 4 langkah dalam menilai kualiti dan kepuasan pelanggan. Okey, jadi dekat sini bila 4 langkah kita nampak ada 20 markah penuh. Jadi calon boleh nampak dekat sini setiap satu langkah yang okey, dia berserta dengan penjelasan akan membawa kepada 5 markah. Okey, jadi ini adalah contoh jadi terpulang kepada tuan-puan, terpulang kepada soalan yang tuan-puan hendak bangunkan nanti, berapa markah yang hendak diberi dan pembahagian itu bagaimana. Okey, ini ialah contoh skema jawapan skema jawapan untuk soalan esei tadilah. Okey, so langkah 1 kalau kita tengok dekat sini jawapan dituliskan dengan terperinci. Ada langkah 1, mengetahui persepsi pelanggan telah memberi 1 markah. Bawa lagi 2 markah. So dekat sini ada markah penuh dia ialah 5. So dekat sini akan ditunjukkan, akan dituliskan dengan lebih tepat, dengan lebih terperinci bagaimana setiap satu jawapan itu, bagaimana pemberian markah untuk setiap satu jawapan. Jadi pembangun soalan memang perlu sangat hati-hati dan telitilah dalam menulis jawapan yang sebenar pada skema jawapan dan juga pemberian markah serta akan membawa kepada markah penuh. Okey, ini contoh dia lagi lah. Okey, untuk yang langkah kedua tadi dia nak berapa? 4 langkah kan. So langkah ketiga, okey, setiap satu langkah yang disenaraikan akan memberi 1 markah dan seterusnya mana-mana huraian. Okey, setiap satu huraian 2 markah. Okey, yang akan membawa markah penuh iaitu 5 lah. Okey, so di bawah sini, di bawah jadual ni akan dituliskan, jawapan satu langkah bersamaan dengan 1 markah dan juga 1 huraian membawa kepada 2 markah yang mana keseluruhannya ialah 20 markah.
Okey, seterusnya untuk penilaian prestasi. Okey, so tamat untuk yang penilaian pengetahuan, jadi kita masuk kepada penilaian prestasi. So dalam penilaian prestasi ataupun mungkin ada yang bahasa pasarnya mungkin panggil penilaian amali kan. Okey, so dalam penilaian prestasi kita ada 7 komponen utama penilaian prestasi, iaitu mengandungi keterampilan, tempoh, tugasan, senarai bahan, peralatan ataupun kelengkapan, kriteria penilaian dan skema pemarkahan. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Ini ialah contoh ini ialah contoh penilaian prestasi yang mana ada pada bahagian A dituliskan tempoh. So tempoh ini ialah tempoh untuk menjawablah, okey, untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Jadi untuk keterampilan ini, untuk tugasan ini, untuk tugasan kes pelan bentangan dan rajah skematik, tempoh yang diberi ialah 3 jam. So untuk penulisan tempoh juga ya, tuan-puan perlu tulis dengan jelas. Okey, maksud di sini dengan jelas ialah sebelum tu kita kena tahulah range ataupun julat untuk menjawab, untuk menyelesaikan tugasan pada penilaian prestasi ini ialah minimum 1 jam, maksimum ialah 5 jam. Okey, minimum 1 jam, maksimum ialah 5 jam. So tempoh ialah tempoh menjawab untuk soalan ini untuk tugasan ini ialah 3 jam. Kita kena tulis, tuan-puan kena tulis sama ada 3 jam ataupun 3 jam 30 minit ke, maknanya perlu ditulis secara tepat. Tak boleh ditulis dalam kadar masa. Contohnya tempoh di sini tuan-puan tulis 3 hingga 4 jam. 4 hingga 5 jam. So tak boleh tulis macam tu. Okey, so kena tulis dengan tepat. Kalau 3 jam, tulis 3 jam. Kalau 4 jam, tulis 4 jam. Okey. Bagaimana penentuan masa ini dibuat sebenarnya? Penentuan tempoh menjawab ni sebenarnya ditentukan adalah berdasarkan daripada beberapa faktor lah. Contohnya macam berapa faktor. Contohnya biasa kita ambil kira 1:2. Okey, 1:2 ni ialah 1 pengajar 2 calon. Kalau pengajar buat 2 jam, bermaksud calon kita ambil kira 4 jam untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Okey, kadang-kadang ada juga daripada mungkin uji cuba yang dilakukan di bengkel sebelum soalan ini dibangunkan. Okey, seterusnya kalau kita tengok B ialah keterampilan. Okey, ini perkara-perkara yang perlu ada di dalam satu set penilaian prestasi. So kita tengok keterampilan. Jadi dekat sini ada ditulis lukis pelan bentangan dan rajah skematik pemasangan elektrik 3 fasa. So untuk keterampilan ni juga, sorry ya tuan-puan. So untuk keterampilan ini juga perlu ditulis dengan jelas ataupun dengan kata kerja. Perkataan di hadapan itulah, kita tak tulis melukis, kita tulis lukis pelan bentangan tu. Kalau jahit, maknanya jahit baju kurung apa dia? Okey, jahit baju kurung, bukan menjahit baju kurung. Kenapa kita tulis begitu? Kerana supaya kita nak calon bila baca dia faham, okey, dia terus faham yang kerja apa yang perlu dilakukan, tugasan apa yang perlu disiapkan. So kalau di sini, kalau calon baca dia terus faham, oh dia kena buat apa? Kena lukis pelan bentangan dan rajah skematik. Okey. Okey. So seterusnya ialah tugasan. Okey. So tugasan ialah inilah, okey. Contoh dia ada cerita dia, sebuah rumah kediaman memerlukan pendawaian elektrik 3 fasa sekian-sekian. Okey, jadi kalau tengok nombor 1, anda dikehendaki melukis pelan bentangan seperti di rajah 1 dan menempatkan simbol yang sesuai berdasarkan beban yang diberikan. Okey. Jadi dekat sini untuk arahan ataupun untuk arahan yang pertama kalau tuan-puan tengok dekat nombor 1 ni, perlulah sebenarnya dia menjawab balik kepada keterampilan yang dituliskan di situ. Okey, perlu menjawab balik pada keterampilan yang dituliskan. So dekat sini kita terus kena tulis anda dikehendaki apa? Melukis pelan bentangan. Okey, terus saja macam tu. Okey, seterusnya anda dikiralah itu adalah arahan-arahan tambahan lah. Yang nombor 2 tu anda dikehendaki mengira permintaan arus. Okey, itu adalah arahan tambahan. So seterusnya kalau tuan-puan tengok lagi ialah ada senarai bahan. Okey, kita ada senarai bahan di sini.
So senarai bahan di sini disenaraikanlah bahan-bahan yang digunakan, yang perlu digunakan semasa menyelesaikan tugasan. Okey, untuk menyelesaikan tugasan. Jadi bahan ni ialah sebenarnya bahan guna habis. Okey, kalau kita nak tahu bahan guna habis tu ialah bahan yang akan berkurangan ataupun rosak ataupun habis selepas digunakan. Okey. Seterusnya ialah peralatan ataupun kelengkapan yang digunakan sepanjang menyiapkan tugasan ini. Jadi inilah kita senaraikan di sini. Okey. So untuk ukuran sebenarnya perlu dituliskan dalam unit SI. Okey, perlu dituliskan di sinilah, ukuran ditulis dalam unit SI. Okey, untuk peralatan, okey, tiada ukuran. Contoh papan lukisan berukuran berapa, darab berapa. Jadi ukuran di sini tidak tulis sini. Ini 420 darab 504 ni ialah sebenarnya spesifikasi bagi papan lukisan ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai drawing board. So dia punya spek ataupun spesifikasi itu dituliskan pada ruangan peralatan, bukan ditulis pada ruangan ukuran. Okey. Okey, seterusnya ialah kriteria penilaian. Ini satu juga ni perkara yang ini kriteria penilaian. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga dah sedia maklum. Kriteria penilaian ni ialah satu helaian yang mana calon-calon kita boleh tengok. Okey, boleh tengok, boleh baca. Jadi sebenarnya apa yang kita cuba sampaikan pada kriteria penilaian ini ialah kita nak sampaikan kepada calon, nak beritahu dekat dia bagi tugasan ini, bagi penilaian prestasi yang dia dapat ini, apakah dia akan dinilai. Okay, calon-calon ni akan dinilai dari segi apa. Okay, dari segi apa. Jadi kita nak tahu, jadi kita beritahu dia perkara kritikal yang perlu calon capai ialah ini. Okay. Contohnya macam macam soalan tadi, perkara kritikal ialah penilan bentangan, okey, dihasilkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan, rajah skematik dilukis mengikut spesifikasi yang ditetapkan. So untuk yang kedua ialah dari segi proses kerja. Okey, dari segi proses kerja yang mana proses kerja bermula dari penyediaan bahan, okey, sehingga melengkapkan penilan bentangan dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan pemasangan elektrik. Okey, selalu kita tengok kadang-kadang bila saya kedua pun kita ada jumpa jugalah proses kerja yang ditulis di sini dituliskan secara detail ataupun secara terperinci satu persatu. Mula-mula periksa bahan dan peralatan, kemudian buat drawing lah, buat lukisan, kemudian tulis nama, semua tu. So di sini pada bahagian kriteria penilaian, proses kerja tidak ditulis secara detail, secara terperinci begitu. Sebab apa kita tak tulis begitu? Kerana helaian ini kita kena ingat calon boleh baca. So kalau kita senaraikan satu persatu step kerja dekat situ, makna dia tidak berfikir lagi. Jadi dia akan ikut aja. So itu sebenarnya ialah apa? Itu adalah kertas kerja. Itu kertas kerja sebenarnya yang mana dia akan tengok satu persatu step kerja tu. Tetapi pada penilaian kita tak akan beritahu dia satu persatu proses kerja yang perlu dia buat untuk menghasilkan tugasan yang kita minta tu. Yang mana sepatutnya calon pernah belajar dan tahu bagaimana untuk hasilkan tugasan ataupun untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Jadi dekat sini proses kerja kita hanya tulis proses kerja bermula dari apa sehingga mana, sehingga penghujung dia siap apa. Okey, tapi pertengahan tu kita tidak senaraikan. Okey, macam saya dah sebutkan tadi, sepatutnya calon dah tahu dan dah belajar bagaimana untuk menyiapkan kerja ataupun tugasan itu. So ayat lagi satu yang wajib perlulah ditulis dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan. Jadi apa-apa pun yang kita buat, apa-apa pun yang calon pelajari di bengkel perlulah diikuti dengan aspek-aspek keselamatan. Okey. So lagi satu ialah seterusnya kita tengok hasil kerja. Okey, hasil kerja ada 3 dekat sini Untuk hasil kerja ni pun sebenarnya kita tidak ada limitasi lah. Kita tidak ada limit berapa banyak hasil kerja yang perlu ada untuk setiap tugasan yang diberi.
Okey, kalau untuk kerja yang ini, contoh yang kita beri ada 3 jenis hasil kerja, yang mana kita cuma senaraikan kekemasan lukisan bentangan. Okey, contoh dia calon faham, maknanya hasil kerja yang mesti boleh dicapai ialah dari segi kekemasan lukisan, pengiraan faktor kepelbagaian dan juga kekemasan rajah skematik. Kekemasan yang bagaimana, okey, itu akan diperincikan pada dia punya pada dia punya skema pemarkahan nanti. Okey, satu lagi perkara saya patah balik juga pada atas tadi, iaitu ada perkara kritikal. Okey, jadi perkara kritikal ni kalau untuk contoh yang kita berikan ada 2 perkara kritikal. Jadi kadang-kadang dapat juga soalan, okey, berapa sebenarnya perkara kritikal? So perkara kritikal untuk penilaian prestasi sebenarnya tidak ada, kita tidak ada tak limit lah berapa maksimum. Okey, untuk minimum mesti adalah sekurang-kurangnya 1 dan maksimum tidak ada. Terpulang kepada pembangun soalan itu sendiri hendak letakkan berapa banyak perkara kritikal bagi tugasan tersebut. Tetapi perlu diingat bahawa perkara kritikal ini kalau ada 2 disenaraikan di situ, bermaksud kedua-dua perkara ni calon mesti boleh capai 100%. Kalau markah tu 3, dia perlu dapat 3 markah di situ. Okey, kalau katalah contoh dekat sini ada A dan B, kalau katalah calon boleh jawab A, boleh buat A, tapi B dia tak dapat buat, bermakna calon belum terampil lah, tidak terampil lah untuk tugasan ini. Okey, jadi biasanya yang terbaik ialah perkara kritikal ni. Pertama, dari segi konten dia, dari segi isi ya, kita selalu suggestkan kepada pembangun soalan ialah perkara kritikal ni perlu menjawab balik kepada keterampilan soalan. Okey, perlu menjawab balik kepada keterampilan penilaian prestasi itu sendiri, ada kaitan ke tidak, dan seterusnya untuk perkara-perkara tambahan lain lah. Okay? So perkara kritikal ini juga sebenarnya dia boleh jadi sama ada hasil kerja ataupun proses kerja, salah satu. Okay, kita ikut bidang sebab kami tidak boleh nak fix, nak letak tetap okay, mesti hasil kerja yang perlu jadi perkara kritikal. Sebab kadang-kadang ada sesetengah bidang yang memang dia perlukan prosedur, okay? Proses kerja yang perkara kritikal. Okey, seterusnya ialah sikap dan juga keselamatan. Okey, sikap, keselamatan dan alam sekitar. Okey, jadi di sini biasanya kita dah berikanlah okey, peralatan dan juga bahan dan juga diri sendiri dan alam sekitar. Okey, skema pemarkahan. Skema pemarkahan ini, okey, ini skema pemarkahan yang baru ya. So kalau ikut tengok buku panduan kami yang tahun 2020, ini peratusan yang kami gunakan. Jadi ini adalah yang peratusan ini adalah berbeza berbeza dengan pada buku panduan tahun 2017 lah. Jadi sebenarnya so ini skema pemarkahan yang baru dan perlu diikuti, yang mana perkara kritikal merangkumi 50%. So kalau sebelum ni perkara kritikal ialah 60%. Okey. So proses kerja 30%, kalau yang lama tak salah saya 25%, hasil kerja 15%, serta sikap, keselamatan dan alam sekitar ialah 5%. Okey. Jadi memang dah gunakan dah pun untuk peratusan yang baru inilah. Okey, ini contoh skema pemarkahan. Okey, ini ialah contoh skema pemarkahan. Okey, untuk perkara kritikal begini. Okey, sama saja perkara kritikal ni, ini kita ambil katalah daripada yang kriteria penilaian itu tadi. Okey, copy paste letak di sinilah. Okey, cuma dia ada di sini. Kalau tuan-puan tengok, saya rasa dia punya format masih lagi sama kan dengan yang lama. Masih lagi sama dengan yang lama. So dia ada ruangan terima dan tidak terima. Itu sahaja. Okey. So kalau ada salah satu tidak terima, bermaksud calon tidak terampil. Okey, untuk proses kerja di sini ada 30%.
Okey, format baru proses kerja 30%. Saya rasa tuan-puan juga dah ada yang gunakan rubrik begini. Okey, ada rubrik dan juga kita ada peratus pemberat beserta dengan markah. Okey, yang lama saya rasa tidak ada peratus pemberat di sini. Okey, so bagaimana nak isikan peratus pemberat ni? Bagaimana nak isikan dia? Tuan-puan sebenarnya memang kita serahkan atas kepakaran tuan-puan sendiri, kepakaran pembangun soalan untuk meletakkan berapakah peratus pemberat untuk setiap proses kerja ataupun hasil kerja bagi sesuatu tugasan yang diberi. Okey, yang penting nanti bila katakanlah ini contoh kita tunjuk cuma sampai 3 sahaja langkah. So kalau yang sebenar mungkin ada sampai 20, 25 langkah kerja. Jadi kena tulis peratus pemberat ni, bila dijumlahkan dia akan dapat balik 30% di sini. Okey, so yang baru juga kita ada rubrik begini. Okey, kita ada rubrik. Contoh macam ni. Safety stand 2.3, safety stand diletakkan di tempat yang betul. Jadi kita letakkan, okey, kalau safety stand tidak diletakkan, kosong markah lah. Okey, kalau diletakkan di tempat yang betul, mengikut prosedur yang ditetapkan, membawa kepada 3 markah. So rubrik ni perlu, rubrik ini penting dan dulu tidak ada, tapi sekarang kita adakan sebab kita kalau boleh nak pemberian markah itu yang paling adil untuk setiap calon. Okey, jadi kita nak kalau calon itu kita berikan 1 markah, okey, PP ataupun PPL berikan 1 markah untuk satu proses kerja yang dilakukan. Jadi kenapa dia beri 1 markah? Bagaimana dia beri 1 markah? Oh, rupanya kalau kita tengok contoh kalau untuk kerja ni, safety stand diletakkan di tempat yang salah. Dia buat tapi salah letak. So kita beri 1 markah. Contoh dia begitu. Okey. So seterusnya ialah pengiraan pemarkahan. Okey, pengiraan pemarkahan ni untuk ruang yang di tepi sini ya tuan-puan, untuk ruang markah ni. Okey, so untuk pengiraan pemarkahan, formula dia ialah markah yang diperolehi bahagi dengan markah penuh darab dengan peratus pemberat. Okey, ini contoh dia. Ini contoh pengisian. Okey, ini contoh pengisian pemarkahan. Okey, so peratus pemberat kalau kita tengok dekat sini untuk 2.1 markah ialah 2, peratus pemberat ialah 7%. Jadi 2 bahagi dengan 3 darab dengan 7. So dibundarkan, semua jawapan ini dibundarkan, jadi dapat 5. Contohnya macam itulah. Okey, untuk 2.2 tu dapat 2 markah. Okey. So hasil kerja pun samalah, perlu ada rubrik. Okey, perlu ada rubrik bagaimana pecahan markah itu diberikan bagi setiap hasil. Okey, bagi setiap hasil kerja. Dan juga sikap keselamatan dan alam sekitar. Okey, sebanyak 5%. Okey, so tuan-puan sebenarnya boleh juga ikut untuk sikap keselamatan dan alam sekitar ni. Dalam contoh kita ada berapa? Ada 3 saja kan. So boleh juga sebenarnya yang dalam buku panduan kita sebenarnya dah ada sikap keselamatan dan alam sekitar ni yang memang kami dah buatkan secara umum lah. Tapi kalau nak ikut boleh, dan juga kalau mungkin nak olah ikut kesesuaian bidang masing-masing pun terpulang, boleh juga. Okey, seterusnya kita dah habis cerita berkenaan dengan penilaian pengetahuan. Kita dah habis cerita berkenaan dengan penilaian prestasi. Dan yang terakhir sekali ialah jadual spesifikasi ujian ataupun JSU. Saya rasa ramai yang pernah menyertai kami punya program-program khidmat nasihat, okey, ataupun menyertai kami sebagai pembangun soalan, panel pembangun soalan secara dalaman. So saya rasa tuan-puan memang dah familiar dengan jadual spesifikasi ujian. Okey, jadi apa itu sebenarnya jadual spesifikasi ujian ataupun JSU? Saya akan sebut selepas ni ialah JSU lah, panjang sangat nama dia.
Okey, jadi kita panggil dia sebagai JSU. So dalam pembangunan soalan latihan kemahiran kita tetapkan kita perlu ada 2 JSU, iaitu JSU standard dan juga JSU individu. Jadi apakah itu JSU standard? So JSU standard ni sebenarnya ialah satu dokumen untuk menghasilkan satu dokumen rujukan bagi menghasilkan set soalan penilaian. So satu JSU standard bagi satu CU, bermaksud setiap CU perlu ada JSU standard. So sebenarnya apakah kegunaan JSU standard ni? Untuk tuan-puan dapatkan set soalan. Contoh maksud saya ialah soalan yang terbaik, sebenarnya soalan-soalan pengetahuan, soalan-soalan pengetahuan yang terbaik perlulah disimpan secara loose item, secara satu persatu di dalam bank soalan. Di dalam bank soalan perlu disimpan satu persatu, bukan disimpan di dalam bentuk set. So selalu kami jumpa sebenarnya sebelum ni yang soalan disimpan di dalam bank soalan dalam bentuk set 1, set 2, set 3. So bila setiap kali ada batch calon yang nak ambil exam akhir, penilaian akhir, so pengajar akan tarik set B, contoh set C. Tapi sebenarnya yang terbaik ialah tuan-puan perlu simpan soalan di dalam bank soalan satu persatu, bukan dalam bentuk set soalan. Jadi sebab apa? Sebab kita nak mengelak daripada calon akan faham atau calon boleh agak batch yang ini dah guna set begini, next batch akan guna yang begini. So kita tak nak yang macam tu. Jadi sebenarnya jadi sebab itu kita perlukan JSU standard bila mana soalan-soalan itu disimpan satu persatu ataupun satu persatu di dalam bank soalan. Jadi bila kita nak jadikan dia set ataupun pasang set pasang soalan itu untuk menjadikan satu set, kita perlu merujuk, tuan-puan perlu merujuk kepada JSU standard. Perlu merujuk kepada JSU standard, yang mana setiap satu CU perlu ada JSU standard. So bila tuan-puan dah siap contohnya siap pembangunan JSU standard ini, barulah bangunkan JSU individu. Yang mana JSU individu ini dibangunkan dengan merujuk kepada JSU standard. Jadi siap JSU standard, baru boleh bangunkan JSU individu. So bilangan soalan di dalam JSU individu adalah bergantung kepada bilangan set yang hendak dibangunkan lah. Maknanya minima 2. Jadi contoh di dalam JSU standard nak bangunkan 30 soalan. Jadi di dalam JSU individu, JSU individu ni perlu ada 60 soalan. Jadi apakah kegunaan JSU individu ni sebenarnya? So jangan keliru, kena ingat JSU standard ialah untuk pasang soalan menjadikan untuk jadikan satu set bagi penilaian akhir. Tapi JSU individu ni digunakan oleh pembangun soalan sebenarnya. Digunakan oleh pembangun soalan semasa membangunkan soalan. Semasa membangunkan soalan, kita nak elakkan daripada soalan tu sebenarnya berlaku pertindihan ataupun soalan tu tidak balance. Contohnya macam work activity yang mungkin lebih penting, yang masanya pembelajaran yang lebih panjang, tapi soalan situ kurang. So dia tidak tally mungkin dengan, tidak mapping dengan JSU individu, dengan JSU standard. So kena ingat perbezaan ni tuan-puan. Satu, JSU standard untuk pasang set soalan. JSU individu digunakan oleh pembangun soalan. Jadi bila apa maksud dekat sini bila dia kata bilangan soalan di dalam JSU individu adalah bergantung kepada bilangan set soalan. Jadi contohnya bila kita simpan soalan di dalam bank, kami biasanya soalan tidak akan disimpan cukup-cukup aja. Contoh untuk satu set penilaian akhir mungkin CU3 ada 30 soalan. Tapi bila kita simpan di dalam bank soalan perlu lebihlah daripada 30 tu. Daripada satu set tu. Ini ialah contoh-contoh JSU. Ini contoh JSU. Ini contoh ialah JSU yang mempunyai WA weightage. Dekat mana tuan-puan sebenarnya nak tengok weightage pemberat bagi setiap work activity? Dekat dalam
NOS. Okey, dekat dalam NOS sebenarnya boleh tengok weightage itu. Okey, so kalau tuan-puan biasa dengan yang sebelum ni untuk ada NOS lama yang tidak ada weightage, yang ada masa sahaja dibekalkan di situ. So sebenarnya ada satu lagi format lama lah. Okey, satu lagi format lama yang mana saya rasa tuan-puan boleh rujuk di dalam buku panduan kami, di dalam link yang akan di-sharekan oleh Urus Setia. Okey, sebenarnya di dalam link itu ada kita punya buku panduan, ada kita punya template lah, template GSU, template soalan prestasi dan juga penilaian pengetahuan. Okey, ini untuk GSU standard yang mempunyai WA weightage. Okey, kalau kita tengok dekat sini dah senanglah nak pembangunan soalan. So bilangan soalan contohnya untuk WA1 kita tahu perlu ada 6 soalan berdasarkan daripada weightage yang diberi. Bagaimana nak dapat 6? Ada formula pengiraan di bawah. Okey, ini yang baru juga, ini ialah sesuatu yang baru juga, iaitu JSU subjektif untuk tahap 4 dan 5. So kalau untuk tahap 1, 2 dan juga 3 kita ada soalan objektif penilaian akhir. Penilaian akhir kita ada soalan objektif tahap 1, 2, untuk tahap 2 dan 3 lah, 1, 2 dan 3. Okey. Tetapi untuk untuk tahap 4 dan 5 kita akan tengok nanti sebenarnya dia akan ada gabungan soalan objektif dan juga subjektif. So soalan ini ialah untuk JSU subjektif. Okey, set JSU subjektif tahap 4 dan juga 5. So kalau tuan-puan tengok di sini, kita ada macam biasa perlu ada tajuk dia, okey, tajuk CU, kod dulu bermula dengan kod, tajuk CU dan juga kredit perlu disenaraikan di sini. Learning outcome perlu disenaraikan juga dan juga ada work activity. Work activity disenaraikan di sini. Okey, so ada pecahan soalan dan juga aras persukaran. So untuk penilaian akhir, soalan subjektif, jenis soalan yang dibenarkan hanyalah soalan struktur dan juga esei. Okey, sini ada tengok, ada struktur dan juga esei. Okey, so kalau tuan-puan tengok dekat sini, apa maksud highlight biru ni? Apa maksud highlight biru? So contoh ya, kalau katalah struktur 1, okey, untuk set ini, okey, untuk C01 Computer Network Protocol Analysis akan ada 3 soalan. Macam mana nak tengok? Kita tengok dekat sini. Okey, dekat kredit ni lebih daripada 7 akan ada 3 soalan. Okey, akan ada 3 soalan. Jadi dia akan melibatkan penggabungan sama ada struktur dan juga esei. Okey, so dekat sini pembangun ini memilih untuk buat struktur 1. Okey, struktur 1A datang daripada work activity 1. Sebab itu dia birukan di sini. Okey, dan dia beraras rendah. Beraras rendah. Okey, seterusnya ialah struktur 1B. Okey, struktur 1B ni, okey, datang daripada WA2. Struktur 1B datang daripada WA2 dan dia beraras sederhana. Okey, jadi dia akan sambunglah ke yang ketiga lah. Okey, struktur 1C datang daripada WA3. Okey, so untuk soalan esei, kalau tuan-puan tengok dekat sini, highlight cuma ada pada 2 work activity sahaja. Okey, 2 WA sahajalah. Okey, jadi maksudnya apa dekat sini? So untuk soalan esei ni dia memang terus aras tinggi. Okey, memang terus aras tinggi. Jadi soalan esei ni akan merangkumi work activity 2 dan juga work activity 5. Okey, sebab itu di-highlightkan warna biru di sini. Okey, ini ialah contoh JSU individu. Okey, ini adalah contoh JSU individu untuk kegunaan pembangun soalan lah. Okey, kita tengok di sini.
Okey. Ini yang baru juga. Okey. Bilangan soalan mengikut nilai kredit. Bilangan soalan mengikut nilai kredit. Okey, untuk kredit yang kurang daripada 3, okey, bilangan soalan objektif ini untuk penilaian akhir Untuk penilaian akhir, untuk kredit yang kurang daripada 3, bilangan soalan objektif ialah sebanyak 20 soalan dan tempoh penilaian yang ditetapkan ialah 30 minit. Okey, untuk kredit 4 hingga 6, soalan objektif ialah sebanyak 30 soalan. Okey, tempoh ialah 45 minit dan seterusnya. Untuk kredit yang lebih daripada 7, bilangan soalan objektif ialah 40 soalan dan juga tempoh penilaian ialah 60 minit. Okey, so bagaimana kita boleh dapat masa ni sebenarnya adalah kita mengambil kira purata masa untuk menjawab satu soalan objektif ialah 1 minit 30 saat. Okey, 1.5 minit. So kalau tuan-puan tengok untuk contoh yang pertama ni, katalah kredit kurang dari 3, bilangan soalan ialah 20. So 1.5 darab 20 kita akan dapat 30 minit. So itulah bagaimana cara tempoh ditetapkan. Tempoh penilaian ditetapkan. Okey, so pembahagian aras kesukaran. Pembahagian aras kesukaran ini juga sebenarnya ada penambahbaikan lah berbanding daripada yang lama, iaitu kita letakkan soalan aras rendah sebanyak 50%, sederhana 30% dan juga soalan aras tinggi 20%. Okey, so kalau kita tengok yang lama, pembahagian yang lama, soalan aras rendah ialah 25%, 25, 50, 25. Okey, maknanya rendah 25%, sederhana 50 dan tinggi 25 lah. So itu untuk yang lama. Okey, dah jangan tengok lagi yang lama tu. Yang baru ini kalau ikut buku panduan kami pada tahun 2020, ini adalah peratusan yang ditetapkan. Okey, ini adalah perubahan peratusan ini juga selepas kita kaji semula, lepas kita dapat maklum balas daripada PBPB, okey, daripada projek-projek rintis yang kami lakukan. Jadi kita rasa soalan aras rendah kita tambah lagi bilangan dia jadi kepada 50% dan juga aras sederhana 30% sahaja. Dan seterusnya aras tinggi, kalau yang lama kita letakkan 25%, so kita kurangkan soalan aras tinggi kepada 20%. So ini juga sebenarnya mengambil kira faktor kelayakan pelajar-pelajar ataupun pelatih-pelatih kita untuk masuk ke pusat-pusat bertauliah. Okey, ini ialah rujukan pecahan soalan untuk aneka pilihan tahap 1, 2 dan 3. Okey, kami tuan-puan dah tak payah nak kira lagi, boleh ikut sahaja jadual ni. Okey, jadi dah tak payah nak tekan kalkulator. 50% itu berapa soalan, untuk kredit yang kurang dari 3, 30% tu berapa soalan kan. Jadi ikut sahaja jadual ni, kami dah tolong kirakan dah supaya tuan-puan tidak tersilap. So untuk kredit kurang dari 3, soalan aras rendah kita nak 10 soalan perlu ada di dalam satu set. Okey, sederhana 6 dan tinggi 4, yang mana dia akan membawa jumlah penuh iaitu 20 soalan bagi satu set. Okey, satu set yang kredit dia kurang daripada 3. Okey, untuk 4 hingga 6 kami pun dah kirakan juga iaitu 15, 9 dan juga 6. So kredit lebih dari 7, 20 soalan aras rendah, 12 soalan aras sederhana dan 8 soalan aras tinggi. Okey, ini untuk soalan objektif aneka pilihan tahap 4 dan 5. Okey, untuk tahap selain daripada tahap 4 dan 5, tahap 1, 2 dan 3, so bilangan soalan di dalam satu set adalah berdasarkan kepada kredit. Okey, adalah berdasarkan kepada kredit bagi setiap CU. Tetapi okey, untuk tahap 4 dan 5, untuk tahap 4 dan 5 tidak kira berapa pun kredit itu, wajib ada 40 soalan objektif. Okey, so untuk tahap 4 dan 5 akan ada penggabungan soalan-soalan objektif dan juga subjektif
yang akan dijalankan bersekali lah dalam satu penilaian pengetahuan itu. So untuk soalan objektif wajib ada 40 soalan. Tak kira berapa kredit. Cuma persamaan dia ialah dari segi peratusan untuk aras rendah, sederhana dan tinggi, iaitu 50, 30 dan 20%. Ya, jelas ya? Okey. Ini untuk bilangan soalan subjektif pula ya. Okey, untuk tahap 4 dan 5 wajib soalan objektif 40 soalan, tidak mengira kredit. Tetapi untuk soalan subjektif, okey, soalan subjektif ni hanya boleh hanya boleh gunakan 2 sahaja jenis soalan subjektif untuk penilaian akhir, iaitu struktur dan juga esei lah. Okey. So untuk bilangan soalan struktur atau esei ataupun struktur dan esei ini ialah perlu mengikut jam kredit. Okey. Contoh kalau kita tengok kredit 4 hingga 6. Okey, kredit 4 hingga 6 jumlah soalan perlu ada 2. Okey, perlu ada 2. Jadi ini boleh jadi sama ada nak buat kedua-duanya struktur ataupun satu struktur dan satu esei. Tetapi kami sarankan, kami cadangkan yang terbaik ialah tuan-puan bangunkan satu struktur dan satu lagi esei. Okey. Jadi dekat sini untuk kita kenal pasti bilangan soalan struktur dan juga esei untuk tahap 4 dan 5 perlulah mengikut julat jam kredit yang ditetapkan. Berbeza dengan soalan objektif yang wajib perlu ada 40 soalan. Okey. Taburan bilangan mengikut jenis keterampilan. Okey. Kalau kita tengok tadi keterampilan yang diterangkan dekat depan tadi, saya terangkan secara ringkas tadi kan, ada 5 jenis keterampilan, yang mana sebenarnya daripada 5 jenis keterampilan tu kami dah bermesyuarat, kami berbincang dan putuskan daripada 5 itu kita gabungkan, kita kecilkan kumpulan dia menjadi 3 sahaja. Okey. So kita ada soalan keterampilan prosedur, keterampilan fakta atau teori yang kita letakkan di dalam satu kumpulan. Kenapa kita letakkan dalam satu kumpulan? Sebenarnya sebab selalu berlaku orang kata konflik lah kan antara pembangun-pembangun ni. Mana satu nak kenal soalan fakta, yang begini fakta, yang begini teori kan. Jadi kita tak nak dia buang masa, mana satu nak kenal pasti. Jadi kita dudukkan dia di dalam satu kumpulan. Okey, fakta atau teori. Dan juga sikap keselamatan dan alam sekitar. Okey, so soalan prosedur perlulah kalau untuk pembangunan soalan pengetahuan, penilaian pengetahuan. So soalan prosedur perlu lebih banyak daripada soalan fakta teori, dan fakta teori perlu melebihi bilangan soalan sikap keselamatan dan juga alam sekitar. Berapa yang perlu lebih, berapakah peratusan yang tuan-puan perlu lebihkan, itu tidak ada penetapan daripada kami lah. Okey, jadi yang penting perlu melebihi sahaja. Okey, soalan prosedur perlu lebih banyak daripada fakta teori, dan fakta teori perlu lebih daripada sikap keselamatan dan alam sekitar. Okey, so bagaimana kita nak kenal pasti soalan prosedur? Okey, secara umumnya saya boleh terangkan soalan prosedur ni lebih kepada soalan-soalan yang kita bertanya tentang tata cara kerja, prosedur sesuatu kerja dilakukan, bagaimana bertindak sekiranya berlaku situasi yang sekiranya berlaku sesuatu situasi. Okey, yang mana jawapan dia melibatkan kerja, yang melibatkan kata kerja. Okey, so itu adalah soalan prosedur. Kenapa kita lebihkan soalan prosedur berbanding yang lain? Sebab basically kita ialah latihan kemahiran. Okey, kita ialah latihan kemahiran. Jadi soalan prosedur perlulah melebihi daripada fakta atau teori. Cuma kami tidak tetapkanlah berapa peratus yang perlu lebih itu, sebab kita faham untuk tahap-tahap yang lebih tinggi mungkin agak sukar sekiranya kita tetapkan berapa peratus, mungkin 40% ke perlu lebih banyak daripada fakta teori kan. So itu terpulang kepada kreativiti pembangun dan juga perlu merujuk kepada NOS itu sendiri. Okey, so selalu saya bagi tips kepada pembangun-pembangun soalan ialah bagaimana untuk kenal pasti soalan prosedur, bagaimana untuk bangunkan nak tahu soalan prosedur. Satu, tuan-puan kena rujuk WIM lah. Okey, WIM kalau prosedur ni biasanya kita boleh tengok daripada kertas kerja.
Okey, kalau rujuk kepada NOS ataupun KOKU, boleh tengok pada bahagian related skills. Okey, fakta teori boleh rujuk pada kertas penilaian pada kertas pada KOKU bahagian related knowledge. Okey. Dan juga apa dia? Kepada related knowledge lah untuk fakta atau teori. So seterusnya sikap keselamatan dan juga alam sekitar. Okey. Okay, so ini sebenarnya ialah daripada apa yang saya dah sebutkan tadi berkenaan dengan JSU tadi tu kan. So dia ada di dalam jadual ni lah. Okay, so dalam jadual ni dah diringkaskan bagaimana untuk pembangunan soalan, okay, dari bentuk soalan untuk tahap 1, 2 dan 3 lebih kepada recall, mengingat dan juga pemahaman, okay. Dan juga tahap 3, tahap 3 lebih kepada recall, pemahaman dan juga aplikasi. Okey, so ini supaya tuan-puan tidak terlupa. So selalunya saya akan cadangkan print jadual yang ini. Okey, supaya boleh ingat tahap 4 dan juga tahap 5 ada soalan objektif dan juga subjektif. Okey, yang lebih melibatkan pemahaman dan juga analisa. Yang mana kalau kita tengok bilangan soalan bilangan soalan berdasarkan nilai kredit. Okey, so inilah dah diringkaskan semuanya di dalam satu jadual. Tahap 4 dan 5 soalan objektif wajib ada 40 soalan untuk penilaian akhir. Okey, so subjektif kita tengok kredit berapa bilangan soalan subjektif. Okey, so untuk seterusnya kalau kita tengok tempoh masa penilaian pengetahuan, ini yang saya sebutkan tadi, kita mengambil kira purata 1.5 minit purata menjawab, purata masa menjawab ialah 1.5 minit bagi setiap soalan. So kalau kredit kurang dari 3, yang inilah yang kita dapat 30 minit. 1.5 darab dengan 20 soalan. Okey, 20 soalan di sini kita dapat 30 minit. Okey. So untuk tahap 4 dan 5 kalau untuk tahap 4 dan 5 kredit kurang dari 3, kita tengok sini saya beri contoh kredit kurang dari 3, masa yang diperuntukkan, tempoh yang diperuntukkan ialah 1 jam 30 minit. Okey, 1 jam 30 minit untuk menjawab kedua-dua ni. Kedua-dua objektif dan juga subjektif. Okey, kedua-dua subjektif dan juga objektif. Basically tuan-puan boleh tengok sebenarnya ya, kalau kita tengok sini, okey, contoh untuk kredit kurang dari 3 wajib ada 40 soalan objektif. So 40 soalan objektif kalau kita darabkan dengan 1.5 minit mengambil masa lebih kurang 60 minit untuk menjawab. Jadi baki 30 minit ialah untuk menjawab satu soalan subjektif. Okey, tapi penilaian ini, peperiksaan ini dijalankan bersekali. Maknanya dia jalankan mula-mula buat soalan, jawab soalan objektif ataupun jawab soalan objektif dan juga seterusnya subjektif. Okey, so prestasi, okey, untuk tempoh masa menjawab soalan penilaian prestasi ialah 1 hingga 5 jam lah. Minimum 1 jam, maksimum ialah 5 jam. Okey. Okey. Kita tengok secara ringkas ya, secara ringkas tata cara pembangunan JSU, okey, untuk soalan latihan kemahiran. Sebenarnya kalau nak tengok sebenarnya secara ringkas sahajalah untuk tuan-puan pemahaman di sini. Okey, ini ialah untuk pembangunan JSU soalan objektif bagi NOS yang mempunyai WA weightage tahap 1 hingga 2. Okey, macam biasa, pertama sekali tentukan nama dan kod CU sama seperti dalam NOS. Kenal pasti learning outcome, okey, yang saya dah sebutkan tadi, dah tunjukkan contoh tadi. Learning outcome tu kenal pasti dan juga copy paste lah, masukkan di dalam template. Okey, boleh dapat template tu daripada link yang di-sharekan oleh pihak urus dia. Senaraikan semua WA yang ada, okey, di dalam CU tersebut. Senaraikan semua WA, senaraikan juga nilai WA weightage, okey, yang mana seterusnya akan dapat menentukan bilangan soalan, okey, berdasarkan daripada WA weightage. Saya ulang semula bagaimana nak dapatkan bilangan soalan berdasarkan daripada formula pengiraan yang dibekalkan di dalam template tersebut. Okey.
So bahagikan bilangan soalan mengikut kesesuaian aras. Okey, bahagikan bilangan soalan mengikut keterampilan, prosedur lebih daripada fakta teori, dan fakta teori perlu melebihi sikap keselamatan dan juga alam sekitar. Dan seterusnya, tandakan ruangan penilaian prestasi. So apa maksud tandakan ruangan penilaian prestasi ini ialah bila mana soalan prestasi yang dibangunkan itu akan meliputi aktiviti mana, WA mana. Okey, sebaiknya kita kalau boleh nak sediakan setiap satu penilaian prestasi itu akan cover semua WA, tapi mungkin itu hanya boleh terpakai pada bidang-bidang tertentu sahajalah. Okey, tapi mungkin ada setengah bidang yang mungkin kalau kata ada 6 WA, dia mungkin untuk satu soalan prestasi itu akan cover hanya 5 WA sahaja. Jadi perlu dekat JSU tadi perlu ditandakanlah tik dekat mana WA yang termasuk untuk penilaian prestasi tersebut. Okey. Ini ialah contoh, ini ialah langkah pembangunan JSU standard untuk soalan subjektif tahap 4 dan juga 5. Okey. Macam biasa, okey, ini soalan JSU subjektif lah. Tentukan nama, ini macam biasa kena tentukan copy paste type semula ke ataupun type semula kod dan nama CU sama seperti di dalam NOS. Kenal pasti learning outcome. Step yang ni sama juga dengan yang tadi, dengan yang objektif. Okey, senaraikan semua work activity di dalam CU tersebut dan WA weightage sekiranya adalah. Okey, mungkin NOS lama yang tidak ada WA weightage tu, jadi tak payah letakkan apa-apa weightage di situ. So, semak bilangan soalan mengikut jadual pecahan soalan. Maknanya nanti jadual tu memang ada dibekalkan dekat dalam template yang diberi. Jadi tuan-puan boleh tengok kredit berapa, soalan berapa banyak. Okay, ikut tadi yang dah diterangkan. Okay, so tentukan pecahan soalan sama ada nak buat soalan struktur ataupun esei dan juga struktur dan esei. Okey, so di sini Pusat Batauliah PB dibenarkan memilih sama ada hanya soalan struktur sahaja atau esei sahaja atau gabungan kedua-dua bentuk soalan tersebut. Okey, soalan yang dibangunkan hendaklah mengambil kira WA utama dan digalakkan melibatkan semua work activity. Maknanya daripada CU itu kena kenal pasti semua work activity dan yang terbaik. Okey, soalan yang terbaik yang boleh dibangunkan ialah dia akan meliputi ambil kira semua work activity yang ada di dalam CU tersebut. Okey, so seterusnya tuan-puan, kita juga ada menggariskanlah, okey, format penulisan soalan bagi latihan kemahiran. Okay, so kita tengok. Okay, so untuk format 1, okay, contoh penulisan kita akan gunakan font Arial, font dari jenis Arial bersaiz 11 dan spacing 1.5. So tanda soal di hujung soalan perlu adalah, okay, dan perlu dirapatkan dengan perkataan yang terakhir. Okey, seterusnya untuk 1.4, kalau tuan-puan tengok untuk 1.4 di sini, susun atur pilihan jawapan perlulah homogen. Okey, perlulah homogen. Okey, mengikut susun atur pendek ke panjang atau kecil ke besar. Di sini homogen di sini sebenarnya bermaksud berada dalam kumpulan yang sama, ataupun dari sini kalau untuk contoh yang ini ialah untuk gabungan aneka gabungan. Jadi kalau tuan-puan tengok dia ada contoh gabungan jawapan tu ialah 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 4, 1, 3 dan 4 dan 2, 3 dan 4. So tidak ada gabungan contohnya 1, 2 dan 3 ataupun lepas tu jawapan B pula 1 dan 2, jawapan C 1 sahaja, jawapan D semua jawapan di atas. Okey, semua itu tidak boleh. Jadi kalau gabungan, jumlah gabungan yang dibenarkan jumlah gabungan yang dibenarkan hanyalah 3 jawapan, gabungan 3 jawapan 1, 2 dan 3 ataupun 2, 3 dan 4 ke mana-manalah. Okey, jadi dia gabungan 3 jawapan ataupun 2 jawapan sahaja. Okey, bagi penulisan contohnya macam ada satu pun di atas, semua ataupun kesemua jawapan di atas betul. Okey, ataupun satu sahaja ataupun jawapan tu 2 sahaja. So format-format itu tidak dibenarkanlah di dalam
kita punya di dalam penetapan pembangunan soalan penilaian latihan kemahiran. Mungkin tuan-puan biasa jumpa untuk soalan-soalan lain, okey, yang bukan berkaitan dengan soalan-soalan latihan kemahiran. Okey, mungkin biasa jumpa, tapi pendekatan itu, cara itu kita tidak gunakan untuk soalan-soalan penilaian latihan kemahiran. Okey. Jadi seterusnya ialah jawapan perlulah disusun daripada pendek ke panjang ataupun kecil ke besar. Okey, pendek ke panjang ni kadang-kadang kita tengok dari segi ayat lah, dari segi ayat. Jadi ayat yang paling pendek kita akan susun letakkan di bahagian atas, dan yang paling panjang di bawah lah. Okey, so susunan bertangga lah, contohnya begitu. Kadang-kadang mungkin juga tuan-puan pernah jumpa di luar, okey, kita akan tengok banyak bentuk susunan jawapan ni, daripada pendek ke panjang, ada juga yang daripada atas tu dia panjang lepas tu ke pendek kan. Jadi sebenarnya itu adalah format, okey, tapi penetapan di JPK ialah untuk format yang ditetapkan hanyalah daripada pendek ke panjang. Okey, itu sahaja. Dan kalau katalah melibatkan nombor itu perlulah susunannya daripada yang kecil hingga ke yang besar. Okey. Tidak perlu letak noktah pada pilihan jawapan 1, 2 dan 3. Contoh pilihan jawapan begini pada pilihan Roman 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 4, yang itu tidak perlu letak noktah. Okey, mesti letak perkataan dan pada pilihan jawapan Roman. Contohnya dekat sini 1, 2 dan 3. Dia bukan 1, 2,3, 1, 2,4. Okey, dia jadi 1, 2 dan 3. Kalau gabungan 2 mungkin 1 dan 2, 2 dan 3, begitu. Okey, so pilihan jawapan perlulah lebih daripada 1. Okey, untuk susunan Roman ni kadang-kadang kita ada juga biasa soalan-soalan, contohnya macam soalan-soalan prosedur, soalan-soalan prosedur yang melibatkan keempat-empat langkah kerja itu perlu disusunkan. Okey, jadi yang itu boleh untuk melibatkan keempat-empat jenis jawapan, tetapi dia mestilah contoh soalan tu ialah susunkan prosedur ataupun langkah kerja yang betul berkenaan dengan sekian-sekian apa dia. Okey, jadi dia perlu buat susunan. So yang itu ialah contohnya jawapan dia ialah 1,2,3,4. Macam tu, dia tak perlukan perkataan dan. Tetapi bila dia ada gabungan begini, okey, nak kena pilih ada jawapan yang salah di dalam itu, so dia ada dan. Okey, untuk 1.5, okey, penerangan 1.5, angka Roman 1, 2 dan 3 huruf ABCD hendaklah menggunakan huruf besar. Ini biasa Okey, mengandungi hanya 4 pilihan jawapan sahaja. Memang ini adalah satu penetapan lah. Okey, hanya 4 pilihan jawapan sahaja yang dibenarkan. Okey, sekiranya kalau kita nak senaraikan langkah-langkah kerja, saya pasti tuan-puan memang akan lebih daripada 4. So pilih langkah kerja utama sahaja disenaraikan di situ, dan sekiranya perlu dan sekiranya memang kalau dah pilih yang utama pun masih lagi lebih daripada 4, maka mana-mana langkah yang boleh digabungkanlah untuk dijadikan satu ayat. Macam mana sekalipun pilihan jawapan 1, 2, 3 dan 4 sahaja, tak boleh sampai 5, 6, 7 semua tu. Dan juga A, B, C, D, tak ada E ataupun F. Okey, ruang antara 1.3 dan 4 dan 1.4 mestilah ditekan enter sekali. Ini biasalah ya. Okey, contoh yang kedua ini adalah contoh soalan yang mempunyai stimulus. Okey, stimulus ataupun penceritaan lah. Okey, sebelum bagi soalan tersebutlah, stimulus ni sama ada boleh dalam bentuk pernyataan, ayat begini, jadual, rajah ataupun graf. Jadi kegunaan stimulus ni mestilah membantu calon untuk menjawab soalan. Okey, jangan diletakkan stimulus ni sebagai hanya untuk nak bagi nampak cantik, nak bagi nampak susah soalan tu. Okey, pastikan stimulus digunakan, boleh digunakan untuk calon, membantu calon untuk menjawab soalan. Okey, gunakan kata arahan pada tugasan lah. Okey, perlu adalah kirakan. Okey, perlu ada kata arahan dia. Jawapan dimerahkan. Untuk simpanan di dalam bank soalan, jawapan perlu dimerahkan. Okey, tak perlu bold, tak perlu italic, tak perlu dihuruf besarkan, cuma merah sahaja. Distractor mesti homogen dengan jawapan. Okey, kalau tuan-puan tengok, distractor ialah yang bukan jawapan pada pilihan jawapan ABCD. Jawapan sebenar ialah A,
Yang B, C, D tu kita panggil sebagai distractor. So distractor ni perlulah homogen ataupun berada dalam kumpulan yang sama dengan jawapan tersebut. Contohnya kalau macam jawapan ni unit yang digunakan ialah ohm, jadi distractor pun perlulah dalam unit yang sama jugalah. Okey, kita tidak ada tiba-tiba ada liter, ada ml, ada gram dekat situ, okey, bercampur aduk. So biar dia dalam kumpulan yang sama. Okey, format yang seterusnya, penulisan yang seterusnya ialah sekiranya ada perkataan negatif. Okey, perkataan negatif perlulah dihitamkan. Bold, okey? Perlulah dihitamkan, tak perlu digaris, tak perlu di huruf besar, tak perlu inverted comma ke, tidak perlu. Hanya dihitamkan sahaja, bold, okey? Jadi perkataan-perkataan negatif ni contohnya ialah seperti bukan, tidak, salah, okey? So tiada tanda soal jika tiada perkataan pertanyaan. Contohnya macam inilah, kita terus beri pilih bahagian badan yang tidak perlu diukur untuk mendraft polar vest. So untuk begitu tidak perlu ada tanda soal, hanya noktah sahaja. Perlu ada tanda soal kalau kita ada tanya bagaimanakah, siapakah, apakah, di manakah, semua yang itu perlu ada tanda soal. Okey. So gantikan dengan nokta bagi ayat lah. Okey, so perlu ada nokta lah pada penghujungnya. Okey, pilihan jawapan hendaklah disusun mengikut pernyataan yang pendek di atas yang panjang di bawah macam yang disebutkan tadi. Okey. Okey, so seterusnya ialah 4.1, soalan yang menggunakan ini ialah contoh stimulus bergambar. Kalau yang sebelum ni ialah stimulus dalam bentuk pernyataan, so ini ialah stimulus bergambar. So soalan yang menggunakan stimulus bergambar begini. Okey, soalan yang menggunakan stimulus bergambar, rajah mesti berada pada bahagian atas dan tengah tugasan. Rajah mesti hitam putih. Okey, apa maksud dia di sini? Ini dipanggil rajah berada pada bahagian atas, bukan bahagian bawah. Berada pada bahagian atas, berwarna hitam putih sebab kita akan photostat banyak kali, print, jadi kita nak yang paling jelas sampai kepada calon. Kadang-kadang bila kita letakkan warna memang cantik dekat atas, memang cantik bila di atas dekat laptop, dekat PC kita kan, tapi bila kita photostat dah jadi hitam gelap, so tak nampak lagi dah. Jadi lebih baik, yang terbaik ialah berwarna hitam putih dan kedudukan dia berada di atas dan berada di tengah-tengah lah antara perkataan berdasarkan hingga penghujung yang sesuai, perkataan sesuai tu. So ada dia punya rajah. Okey. So seterusnya ialah namakan rajah. Okey, rajah ini perlu dinamakan, bukan dengan nama nombor tetapi nama dia secara am. Sebab apa? Sebab kalau simpanan soalan, tuan-puan kena ingat soalan disimpan di dalam bank soalan dalam bentuk loose, satu persatu. Okey, dia bukan dalam bentuk set. Jadi mana-mana soalan sahaja akan di-pick up dan diambil berdasarkan kepada JSU untuk dipasang jadikan set soalan. Jadi sebab itu kita tidak galakkan, tidak benarkan untuk letakkan nombor pada rajah-rajah itulah. Sebab ada kemungkinan rajah satu akan duduk pada soalan yang keberapa, yang ke belakang-belakang. Okey, mungkin soalan yang ke-25 dan sebelum rajah 1 itu dah ada lagi rajah-rajah lain. Tapi nak buat macam mana sebab dekat dalam bank dah letak nama dia rajah 1. Jadi sebab itu kita jangan namakan dia dengan nombor tetapi namakan dia dengan nama umum dia sahaja. Mungkin rajah gelas di sini. Okey? So setiap perkataan bermula dengan huruf besar, capitalize each word lah. Okey, ini biasa rajah gelas, jadi R besar, G besar. Bukan semuanya huruf besar. Tidak perlu digariskan. Okey, semua stimulus bergambar mesti dinamakan dengan perkataan rajah. Ada yang sebelum ni kita ada pertikaian sama ada nak gunakan rajah atau gambar rajah ke kan. Jadi kita dah bermesyuarat dan bersetuju untuk menggunakan perkataan rajah sahaja. Okey, rajah gelas. Tapi kalau jadual tu jadual lah nama dia. Okey, so seterusnya ialah 4.3, ayat yang merujuk stimulus bergambar mesti menggunakan perkataan berdasarkan. Ini adalah contoh sebenarnya kita nak kaitkan ya antara tugasan dan juga rajah yang dibekalkanlah stimulus yang diberi. Contohnya macam kalau kita tengok di sini, berdasarkan rajah di atas, apakah frozen dessert yang sesuai dihidangkan menggunakan alat tersebut. So ada kaitan antara tugasan yang diberi dan juga rajah yang ataupun stimulus yang kita letakkan di atas tu. Okey, so kaedah penulisan yang kedua ialah kita boleh beginilah. Okey, apakah frozen dessert yang sesuai dihidangkan menggunakan alat seperti rajah di atas.
Ini sama je macam penulisan kertas penerangan ke kan pada WIM. Setiap gambar, setiap rajah yang dibekalkan, setiap stimulus yang diberi perlu ada penerangan dia. So kalau ini setiap stimulus yang diberi perlu ada kaitan dengan tugasan di bawah tu, soalan dia. Okey, yang terakhir. Kita dah pergi kepada yang terakhir, bab yang terakhir iaitu FAQ, Frequently Asked Question. Okey, ini adalah antara soalan-soalan dah yang biasa kita dapat, yang biasa kita jumpa ataupun ditanyakan ketika kami keluar ataupun membuat pembangunan soalan secara dalaman ataupun memberi taklimat-taklimat di luar ataupun khidmat nasihat. So ini adalah contoh-contohnya berapakah perkara kritikal, berapakah bilangan perkara kritikal yang ditetapkan dalam penilaian prestasi. Okey, tiada penetapan bilangan. Sebelum ni saya keluar memang macam-macam jawapan. Bila saya tanya, macam-macam jawapan yang saya dapat. Ada yang kata 1, ada yang kata 2, ada yang kata 3. Okay? So sebenarnya tiada penetapan. Tapi minimum mesti ada lah. Sekurang-kurangnya 1 lah kena ada. Okay? Jadi tips dia ialah perkara kritikal ni pertama perlu menjawab. Okay? Sebaik-baiknya perlu menjawab kepada keterampilan soalan yang diberikan, keterampilan tugasan itu. Dan juga perkara tambahan lah sekiranya perlu ada diletakkan di sebagai perkara kritikal itu. Tapi kena ingat calon mesti boleh capai ke semua perkara kritikal yang disenaraikan. Okey, perlu terima gitu, maknanya dia boleh buat 100% yang itu. So perkara kritikal ni dia sama ada boleh jadi proses kerja ataupun hasil kerja. Tidak semestinya hasil kerja sahaja perlu jadi perkara kritikal. Ini lagi satu, ini pun agak kritikal juga yang ini. Soalan jenis ini memang selalu dapat dan kadang-kadang kami masih jumpa lagi. So apakah soalan jenis isi tempat kosong, sambung ayat dan kecuali dibenarkan? Okey, jadi adakah jenis-jenis ini dibenarkan? Jawapannya tidak. Okey, hanya jenis-jenis yang telah disenaraikan tadi, yang telah saya sebutkan tadi, hanya jenis-jenis itu sahaja yang dibenarkan. Kalau objektif, okey, saya recap kalau objektif hanya soalan benar palsu, aneka pilihan yang objektif tu kan, yang ada ABCD tu, okey, benar palsu, aneka pilihan dan juga padanan. So ketiga-tiga ini boleh digunakan untuk penilaian kerja khusus lah. Okey, lagi satu untuk soalan subjektif ada 4 jenis tadi, esei, struktur, jawapan pendek dan juga apa dia? Label. Okey, dan seterusnya label. Jadi hanya jenis itu sahaja. Okey, isi tempat kosong, sambung ayat, okey. Contohnya macam ada ayat depan dia, apa-apa-apa ialah, lepas tu ada garisan hujungnya. Itu tidak boleh. Okey. Okey, ini juga. Adakah JSU standard perlu disediakan bagi setiap CU? Ya. Okey, kerana penilaian akhir dijalankan bagi setiap CU. Seterusnya, adakah proses kerja perlu ditulis secara terperinci pada bahagian F di penilaian prestasi? Ini yang saya terangkan tadi, agak lama juga di sini. Proses kerja tidak diterangkan tidak ditulis secara terperinci. Okey, pada bahagian F, kriteria penilaian di penilaian prestasi lah. Okey, jadi kita hanya tulis mula dari apa sehingga apa dengan mematuhi keselamatan yang telah ditetapkan. Okey, adakah markah di dalam skema pemarkahan penilaian prestasi perlu dibundarkan? Ya. Okey. Terima kasih. Jadi tamat sudah perkongsian pada hari ini. So terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan yang sudi mendengar, okey, daripada mula sehingga akhir perkongsian pada hari ini. Dan saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Okey, dan juga sekiranya tuan-puan ingin menyertai kami punya bengkel khidmat nasihat, kami juga ada sediakan link yang mana tuan-puan boleh isi Google Form tersebutlah untuk memohon, okey, sebagai peserta. So untuk tahun ni sebenarnya kita ada 5 bengkel khidmat nasihat pembangunan soalan, 5 bengkel yang mana sebenarnya kita dah jalankan 2, iaitu di kawasan tengah dan juga utara. Jadi masih ada 3 lagi kawasan, iaitu 3 lagi zon, iaitu selatan, timur dan juga Sabah. Okay, jadi tuan-puan masih boleh mohon lagi untuk menjadi peserta lah pada bengkel-bengkel, pada program-program khidmat nasihat yang kami akan jalankan sepanjang tahun ini.
Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudara pengajukan majlis. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Kartini atas perkongsian yang sangat berinformasi dan bermanfaat. Tidak lupa juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia bersama kami. Hadirin sekalian, bagi agenda seterusnya, kita akan meraihkan soalan-soalan yang telah dikemukakan melalui ruangan Q&A Zoom. Pihak Urustia telah memilih 2 soalan untuk dijawab oleh fasilitator pakar secara live. Untuk soalan-soalan yang diutarakan dalam ruangan Q&A Zoom, pegawai JPK akan terus menjawab soalan-soalan tersebut di dalam ruangan Q&A. Saya akan bacakan soalan yang pertama. Adakah stimulus perlu ada pada setiap soalan aneka pilihan? Silakan Puan Kartini. Terima kasih saudara pengacara. So soalan dia tadi ialah adakah stimulus perlu ada pada setiap soalan aneka pilihan? Jadi jawapannya ialah tidak perlu. Okey, untuk satu soalan yang baik, yang terbaik ialah memang perlu adalah stimulus ni. Tetapi ada juga setengah soalan yang boleh dijawab oleh calon sekiranya tidak ada stimulus dan calon boleh jawab soalan tu, maka kita tidak perlulah meletakkan stimulus kepada soalan tersebut. Sebab kita kena ambil kira yang masa menjawab bagi setiap soalan ialah 1.5 minit. So kita tak nak buang masa calon untuk membaca stimulus, tetapi sebenarnya stimulus tersebut tidak ada kaitan dengan soalan yang ditanya. So pastikan kalau kita nak letak stimulus, stimulus tersebut perlulah membantu calon untuk menjawab soalan. Sekiranya tidak perlu, dan tak payah letaklah stimulus tu. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Kartini untuk jawapan bagi soalan pertama. Untuk soalan kedua, bolehkah sekiranya proses kerja dijadikan perkara kritikal di dalam penilaian prestasi? Dipersilakan. Okey, bolehkah sekiranya proses kerja dijadikan perkara kritikal di dalam penilaian prestasi? Konsepnya perkara kritikal ni ialah dia boleh jadi sama ada proses kerja ataupun hasil kerja, mana-mana satu. Bergantung kepada bidang kemahiran dan juga keterampilan pada soalan penilaian prestasi itulah. Jadi memang ada setengah bidang yang boleh dijadikan proses hasil kerja boleh dijadikan perkara kritikal, tetapi ada setengah bidang yang memang proses kerja yang dijadikan hasil perkara kritikal. Okey. Jadi memang bolehlah proses kerja untuk dijadikan perkara kritikal. Sekian. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengajukan soalan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan sekali lagi Puan Kartini untuk memberi rumusan akhir bagi sesi perkongsian yang telah diadakan pada hari ini. Dipersilakan sekali lagi Puan Kartini. Okay. Akhir kata bagi transformasi NOS kepada soalan penilaian latihan kemahiran dan seterusnya untuk kita menghasilkan soalan-soalan latihan kemahiran yang berkualiti. So tuan-puan hendaklah sentiasa peka kepada KOKU yang mana perlu lihat, perlu tengok pembangunan soalan ini adalah sebenarnya berkait rapat dengan knowledge, skills dan juga yang penting assessment kriteria. Jadi pastikan soalan-soalan yang dibangunkan itu adalah benar-benar menepati KOKU tersebut dan juga menguji keterampilan calon. So ini untuk kita hasilkan calon-calon yang benar-benar berkualiti, lepasan-lepasan SKM, DKM dan DLKM yang berkualiti lah bagi memenuhi pasaran industri di luar sana. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih Puan Kartini atas rumusan akhir perkongsian maklumat sebentar tadi. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung majlis pada hari ini. Diharapkan perkongsian maklumat yang disampaikan oleh fasilitator pakar kita dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kemahiran dan pekerja mahir di Malaysia. Sampai itu juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan lanjut atau berminat untuk menjalankan kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran, soalan boleh diajukan semula kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui email aduan_jpk@mohr.gov.my. Tuan-puan boleh merujuk pada ruangan komen untuk mendapatkan alamat email.
Oleh itu, bahagian standard pekerjaan dan kurikulum TVET, Jabatan Pembangunan Kemahiran selaku penganjur sesi perkongsian ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa, dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehingga bertemu lagi pada sesi webinar akan datang. Terima kasih.